Tanjung Surat merupakan sebuah pertempatan tradisional yang terletak berhampiran dengan Tanjung Belungkur dalam daerah Kota Tinggi. Penduduk dan pelancong menggunakan perkhidmatan bot sebagai pengangkutan utama keluar masuk ke pulau melalui jeti nelayan Tanjung Belungkur. Terdapat 3 buah kampung di pulau ini, iaitu Kampung Nyor, Kampung Linting dan Kampung Tanjung Surat. Pulau Tanjung Surat pernah menjadi pusat pentadbiran di bawah pengurusan Datuk Penggawa Timur, iaitu Datuk Wan Jaafar bin Wan Nong Yahya. Beliau dilantik sebagai Ketua Wakil Sultan Abu Bakar untuk memerintah kawasan Timur Johor, terutamanya bagi urusan pungutan cukai. Tanjung Surat didominasi oleh hutan paya bakau dari pelbagai spesies di mana mengalirnya sungai-sungai menarik dan terdapat aktiviti nelayan seperti sangkar ikan dan rumah-rumah rakit. Rumah rakit ini ada di antaranya yang diduduki oleh penduduk dan ada yang disewakan kepada pelancong. Untuk aktiviti menyusuri sungai, pelancong diwajibkan memakai jaket keselamatan. Penerangan berkaitan eksplorasi di sepanjang sungai kemudiannya disampaikan oleh jurupandu yang terlatih dan berpengalaman. Ia penting bagi memastikan pelancong benar-benar dapat menghayati khazanah bakau yang sangat unik dan perlu dipelihara bagi manfaat generasi akan datang. Pelancong akan dibawa menaiki bot dari jeti Kuala Penyu menyusuri Sungai Ambat dan beberapa batang anak sungai. Sepanjang menyusuri sungai, jurupandu menerangkan tentang spesies pokok bakau yang terdapat di kawasan ini dan fungsinya di dalam ekosistem hidupan marin bagi kelangsungan pembiakan ikan dan aktiviti nelayan. Meredah anak sungai di celah-celah akar bakau dan di bawah rimbunan pohonnya yang redup sudah pasti memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pelancong. Bukan sekadar menikmati pemandangan dan mendengar penerangan tentang bagaimana buah bakau jatuh ke air lalu membentuk lapisan anak bakau yang baru, pelancong juga diberi pengalaman merasai daun-daun dan buah pohon bakau yang digunakan oleh penduduk orang asli sebagai sumber tradisi ubat-ubatan mereka. Rintik hujan yang turun sewaktu menyusuri khazanah bakau sesungguhnya suatu nikmat alam yang harus dirasai dan dinikmati oleh semua. Di kawasan Pulau Tanjung Surat ni terdapat yang kita telah kenal pasti terdapat 25 spesies. Contohnya kita terdapat berus berus putih, berus merah, lepas tu kita ada tengah, ada bakau kurak, bakau minyak dan kita ada nyirih bunga. Sebenarnya program penanaman bakau ni kita untuk melestarikan alam sekitar kita supaya maknanya hasil-hasil laut kita akan bertambah, di mana kita melatih komuniti kita sendiri di atas kesedaran komuniti kita bersama-sama mengumpul benih bakau dan kita mula tanam di kawasan-kawasan yang telah dirosakkan. Contohnya kawasan-kawasan yang telah berlakunya hakisan pantai ataupun tempat yang diteroka untuk peternakan komersial. Contohnya orang rosakkan kawasan bakau tu untuk buat kolam ikan dan kemudian ditinggal. Jadi komuniti kamilah yang bertanggungjawab atas kesedaran masing-masing, atas kesedaran individu untuk membaik pulih kawasan hutan yang telah terjejas itu tadi. Jadi di kawasan Nasri inilah kami mula menyemai anak benih
Dan setelah besar nanti cukup matang, kami akan pindahkan ke tapak untuk ditanam. Di Pulau Tanjung Surat ni sebenarnya kalau kita tengok pokok nyirih bunga yang paling banyak. Pasal kita biasa juga kita pergi di kawasan lain, kita jarang tengok pokok nyirih banyak. Nyirih, pokok berus, memang boleh katakan semua spesies ada di Tanjung Surat ni. Apa yang kita lihat di atas meja ni ialah produk pokok jeruju putih yang kita manfaatkan untuk kita buat teh sebagai untuk sumber kesihatan kita. Pokok ini kita dapati hidup melia di pesisir pantai dan termasuk dalam spesies bakau. Jadi banyak khasiat yang kita perolehi daripada pokok ni. Daunnya saja kita boleh bancukan untuk buat teh, kemudian kita minum untuk menambahkan tenaga kita, dan juga keduanya untuk peredaran darah, melancarkan peredaran darah dan menguatkan jantung. Buah dan bunga pula kita gabungkan, boleh kita buat ubat juga untuk mengelakkan pertumbuhan kanser dan tumor. Selain daripada menyusuri sungai, hutan paya bakau di sini juga boleh dirintis melalui laluan darat. Juru pandu akan menerangkan kepada pelancong tentang spesies pokok dari pelbagai lapisan hutan dan hidupan-hidupan yang terdapat di sepanjang rentisan, khususnya untuk tujuan pembelajaran. Hutan paya bakau di pulau ini suatu ketika dahulu merupakan sumber untuk membuat kayu arang, di mana 2 buah dapur arang lama yang pernah digunakan pada tahun 40-an turut dijadikan antara tarikan khazanah bakau yang boleh dilihat semasa melakukan rintis melalui jalan darat. Jadi yang orang kampung tadi duduk pakai pocai tadi, pakai dayung, bawa kayu kemari. Kira lah kalau penuh satu pocai, dapat gaji upah satu pocai lah tadi. Baru, model yang agak tahun 40 hingga tahun 50-an punya model. Lama punya. Jadi kita tak tahu sama ada diguna simen ke, guna tanah liat ke, pada masa tu kita tak tengok lagi. Pasal tengok penaan dia pun agak lain. Kedudukan dia pun dekat dengan hulu sungai.